Wajarlah kita tadi memperbanyakkan istighfar, ya, memperbanyakkan taubat. Seperti yang kita buat tadi selepas salat subuh kan. Kalau 10 kali, 5 kali baru 50 kali. Ya Rasulullah dia paling kurang 100 kali. Jadi maknanya kita kena buat 20 kali baru nak sama dengan Rasulullah paling kurang. Ya. Jadi kita perbanyakkan beristighfar dan banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi ini saya teruskan dengan pengajian kita bulanan dan saya cuba kaitkan dengan sedikit bulan Ramadan kita ini, yang mana saya dipahamkan tak ada tazkirah umum ini. Sembahyang 20 rakaat habis pukul berapa? 10. Alhamdulillah. 10.15. 10.15 10 ya. Alhamdulillah. Ya. Maknanya 20 rakaat dan tazkirah tak jadikan pun ya, tidak menjadi masalah tuan-tuan ni. Tapi di Sulawesi tiap-tiap malam tazkirah 8 rakaat tazkirah. Lepas tu witir. Tazkirahnya lebih lama daripada solat. Pukul 11 suku baru habis. Itu di Sulawesi. Itu kan tazkirah namanya. Itu ceramah. Pukul 10 suku sampai 11 suku. 1 jam. Jadi pada pagi ini saya bersama-sama dengan tuan-tuan dalam dosa yang ke-33. Dosa besar yang ke-33 ini yaitu wanita menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai wanita. Ini salah satu daripada dosa-dosa besar. Lelaki macam perempuan, perempuan macam lelaki. Kalau tengok dari belakang, kata belakang tu lelaki ni, rupanya perempuan. Tengok dari belakang lelaki, macam perempuan, rupanya lelaki. Itu baru dari belakang, belum tengok dari depan ni kan. Tengok dari depan yang kita kata perempuan, rupanya lelaki. Lelaki payah kita tuan-tuan. Ya, sebab itu dia termasuk di dalam dosa-dosa besar, al-kabair, ya, termasuk dalam dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis sahih Bukhari, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mustabihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa'. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk, melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Kalau wanita menyerupai lelaki itu panggil apa? Panggil tomboy. Ya, panggil tomboy. Kalau yang lelaki menyerupai wanita apa? Maknya. Mana kuat antara dua-dua? Ya, kuat yang tomboy ke kuat yang maknya? Dua-dua kuat. Ya. Maknanya kuat lari, ya. Kalau tomboy kuat bergaduh. Sebab tu Allah Ta'ala sudah pun ditetapkan kejadiannya seseorang manusia itu lelaki baik atau perempuan baik, maka dia naklah menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu dilaknat, ya, kerana dilaknat dari Allah Ta'ala telah menentukan dia sebagai lelaki
ditukarnya menjadi perempuan, dan yang perempuan ditukarnya menjadi lelaki. Itu dilaknat, tidak menerima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'illah wa qadarihi falyatlub rabban siwahu, kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini. Siapa yang tak redha dengan qada dan qadarnya Allah taala, maka carilah Tuhan yang lain. Cari Tuhan yang lain, ya, untuk disembah, untuk diminta tolong. Carilah bumi yang lain untuk duduk, ya, supaya dianya tadi tidak rasa sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah langit yang lain untuk dia berlindung, ya, kerana dia ini ialah orang yang sombong dengan Allah, tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam riwayat lain yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengutuk wanita yang menyerupai lelaki. Juga Allah mengutuk lelaki yang menyerupai wanita. Dan wanita yang menyerupai lelaki, riwayat Imam Ahmad dan Bukhari, yaitu wanita yang menyerupai lelaki dalam cara berpakaian, dengan cara bicaranya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mar'ata talbasu labasatar rajul wal rajula yalbasu labasatal mar'ah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutuk wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki memakai pakaian wanita. Allah taala kutuk cara berpakaian. Cara berpakaiannya, ya. Kalau lelaki pakaian macam mana? Dia tak pakai gelang, dia tak pakai rantai. Ini sempena bulan puasa ni kan. Mana-mana yang pakai gelang, pakai rantai, buang dan pakai. Ya, kadang dia pakai rantai, kecil je rantai itu. Ya. Dia pakai gelang. Gelang pun gelang yang magnet ke apa namanya. Gelang mak dia balik dia berhaji pun pakai dia. Katanya gelang apa ni? Gelang mak balik dari Mekah, Ustaz. Ya, jadi ada dari Malaysia. Ya, dekat gelang tu. Kalau mak pakai kita tak kisah. Dia nak terima nikah ni gelang tangan dia. Ya. Ada lagi ni. Ya, walaupun dia aksesori, ya, perhiasan kepada lelaki, tetapi perhiasan itu dilarang, ya, dilarang. Sekarang kalau pakai cincin boleh lah. Itu pun bukan cincin emas, bukan cincin swasta, boleh. Ya, ada orang pakai cincin dia lebih pula, 5 jarinya pakai cincin penuh. Ya, tak. Itu pakai satu je, dia 5. Ya, ada satu riwayat tu kawan cerita ya. Dia kata ada satu hadis yang Rasul pakai cincin tak macam ini, entah. Dia tak macam ini. Dia pakai cincin, dia terbalikkan macam ini. Kerana dia tak nak menunjuk batunya. Kalau kata ada batu, jadi terbalikkan. Macam ini. Ya. Supaya kalau kita pakai macam ni, hijau batu, saya pakai batu apa tu. Ya. Lepas tu dia punya tu kuning pula, jadi perhatian orang. Kiri kanan pula lagi, ya. Sebab itu yang ini dibolehkan dan disunatkan kita memakai cincin ini. Sunat pakai ini pasal Rasulullah pakai. Tapi kalau kita tak pakai pun tak apa, ya, tapi tak sampai 5 jari pakai kan. Dia sampai 10 jari pakai cincin tu. Ya, kata orang ni biar betul, ya. Nak pakai cincin tu maknanya ya betul yang boleh. Kalau pakai gelang, pakai rantai, ya, ini hanya pakaian wanita. Kemudian pakaian pada pakaian pula, pakai baju, ya, menyerupai wanita, pakai kebarungnya, pakai kebayanya, ya. Cara jalannya,
dengan rambutnya, dengan mukanya yang halus mulus, tangannya halus. Dan kita tak jumpa lah tangan lelaki yang halus sebenarnya, kecuali lelaki yang menyerupai wanita. Halus tangannya ni. Tangan dia ni kadang salam dengan isteri pun tak sehalus tangannya apa tadi? Maknya. Ya tak? Maknya. Tangannya maknya lagi halus sebenarnya. Kalau tak percaya cari kat pasar malam, kat pasar di KL, ya, salam dengan dia, ya. Halus tangan dia. Kalau tangan tomboy dia pula, wah dia, ya, dengan cara pakaiannya, dengan rambutnya, ya, tak tahu kata dia ni perempuan. Tapi yang banyak kesnya ialah lelaki yang menyerupai wanita. Yang banyak kita tak anak di wilayah tersebut. Tapi yang wanita menyerupai lelaki ini jarang-jarang, ya, jarang-jarang. Kadang-kadang pun tak jumpa tuan-tuan. Kenapa jadi macam ini? Kenapa jadi wanita tadi itu berpakaian lelaki dan lelaki berpakaian wanita? Antara faktornya ialah di dalam rumah itu sendiri. Pendidikan di dalam rumah, kehidupan dalam rumah ini, ya, yang lebih kepada kehendak ibu bapa dia. Ibu bapa dia nak dia ni anak lelaki, tiba-tiba dapat anak perempuan, maka diberikan pakaian lelaki, pakai seluar jin, baju jin, ya, rambut pendek, ya, mainannya bola, mainannya senapang, mainannya pistol, mainannya lestik. Ini kan semua permainan lelaki, ya tak? Mainannya yang jadi kasar-kasar, panjat-panjat dinding, panjat pokok. Ini semua, ya, aktiviti lasak bagi jenis lelaki. Perempuan pandai panjat pokok, tuan-tuan. Bayangkan, pokok depan rumah dia sendiri yang potong dengan gergaji. Tu dia ingatkan siapa? Punya isteri dia yang panjat pokok. Suami duduk bawah dia. Tu ganas itu. Ya, kalau kita tengok perempuan dah ada pokok dulu air. Ya, itu ialah bagaimana aktiviti di dalam keluarga ni tadi begitu. Ini yang untuk menjadi lelaki. Kalau jadi perempuan pula, dibelikannya baju gaun, ya, dipakaikannya apa, cekak apa dekat kepala, ya, dipakaikannya bedak pula lagi, bedak yang wangi-wangi, yang jenis perempuan pula, anak-anak lelaki, ya, maka satu daripada ini. Yang kedua ialah naluri yang ada pada dirinya, naluri keperempuanan. Ya, dalam naluri tadi dia punya hormonnya lebih kepada perempuan. Dia bukan kepada lelaki, sedangkan dia ni lelaki. Begitu juga yang perempuan, hormonnya lebih kepada lelaki. Ya, spesiesnya ganas, spesiesnya tadi itu yang kasar, kan? Maka ini ialah antaranya. Dan yang ketiganya memang ada yang dikatakan dengan al-hunsa itu sendiri, iaitu yang mempunyai dua alat kelamin, alat kelamin lelaki dan alat kelamin perempuan. Orang yang hunsa ini dikategorikan sebagai orang yang perempuan. Ya, hunsa ini ada yang muskil, ada yang wadih. Ada yang jelas, ada yang apa lagi, yang muskil tu, ya, yang tak jelas lah. Jelas lawannya, tak jelasnya. Jadi bukannya ragu, iaitu ada kalanya dianya bersifat atau berkelakuan lelaki, dan ada kalanya dia bersifat atau berkelakuan perempuan. Ini muskil, ya. Dan kedua-dua alat kelaminnya tadi itu, ya, berfungsi. Jadi ini yang muskil. Yang macam ini dia diuruskan, kalau matinya pun mati cara perempuan. Ya. Tapi kalau yang wadih dia ada juga.
Ya, dia ada dua anak kelamin, tetapi dianya satu sahaja. Sama ada dia memang cenderung kepada perempuan ataupun dia cenderung kepada lelaki. Tapi dalam hadis ini yang Rasulullah SAW ceritakan ialah perempuan yang memang sifatnya perempuan, dia dengan lemah lembutnya apa semua, tetapi dia yang memakai pakaian lelaki, cara lelaki, pakai kasut-kasut lelaki, dia uniform lelaki. Ini ya, perempuan yang seumpama ini memakai pakaian lelaki dilaknat, dan lelaki memakai pakaian perempuan juga dilaknat. Kalau kita ambil kain batik pakai siapa? Pakaian perempuan. Kalau kita pergi ke Kelantan, orang lelaki pakai kain batik. Ya. Dan kalau kita tengok pula cara orang lama, ya, kalau dah tua dia akan pakai kain pelekat, dia tak pakai kain batik lagi lah. Itu yang perempuan lah. Ya, muda darahnya, pakai kain batik lepas, batik, ya, batik ayu. Bila dah naik 60, 50, dia tak pakai dah kain batik, dia pakai kain pelekat lah. Ya. Dia berubah trend lah, 50-an pakai kain pelekat. Tengok orang-orang kampung kan, orang tua di kampung dia. Ini ya, kalau macam ni tak boleh lah nak kita kata kau kena laknat masa pakai kain perempuan, kain lelaki. Tak pula tuan ya. Kalau dah memang pada hurufnya cari hidup, orang hidup tu macam tu, tak apalah ya. Tetapi ini yang sekarang ini ya, memang dia terbawa-bawa pakaian dia itu dilaknat. Maka jika wanita memakai pakaian seperti cara pakai oleh lelaki, misalnya tidak mau pakai perhiasan atau pakai jubah yang dipakai lelaki, maka yang demikian adalah menyerupai lelaki, maka wanita tersebut akan mendapat kutukan Allah maupun Rasulnya. Bahkan juga dosa itu akan diterima pula oleh suaminya jika suami itu menyetujuinya dan tidak melarangnya. Bagaimana kalau pelakon? Kan ada siapa yang ya penari tarian India, siapa namanya tu? Daud Ibrahim. Ya. Saya tengok dekat YouTube ya, kerana adanya aduan minta pandangan, minta penjelasan dengan cara tarian dia, tarian Hindu sendiri pun tak ada tarian, tapi dia ada tarian, ya, itu hebatnya, ya. Jadi dengan cara pakaiannya, dengan cara nandanya pun ada, semua lengkap lah, ya. Yang mana dipakai oleh orang Hindu itu dipakai oleh orang Islam, haram dan berdosa. Dia kena taubat, tinggalkan, ya. Tapi dah itu dia kata sebagai satu budaya, dia bawa kepada isu budaya, yang kita boleh meniru budaya orang lain untuk namanya budaya, bukan dia tadi sebagai satu pegangan kepercayaan kita meniru budaya orang. Tetapi tengoklah nak tiru tuan-tuan, ya tak? Tirulah yang itu. Yang Hindu itu tidaklah semuanya sesat, benar? Ya, yang baik kita ikutlah yang baik. Ya, jangan bila yang baik pun kita ikut, yang jahat kita ikut. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam zaman jahiliyahnya dan zaman Islamnya, yang bedanya pada akidahnya. Ya, yang mana akidahnya di zaman Rasulullah ialah akidah tauhid. Ya, yang sebelum ialah zaman jahiliyahnya ialah menyembah patung berhala. Yang bezanya ialah pada syariatnya. Ya, yang mana di zaman jahiliyahnya Rasulullah, ya, mereka tidak sembahyang, tidak ada kaedah sembahyang yang dijalankan, yang dilaksanakan. Tetapi bila Rasul dibangkitkan oleh Allah sebagai Rasul, sembahyangnya pun berbeza.
dari segi pakaiannya, dari segi adabnya. Yang mana di zaman Rasulullah, ya, yang orang Jahiliyah dulu kalau tawaf mengelilingi Baitullah, mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Dan di zaman Rasulullah bila dipadukan tawaf, maka tawaf dengan menutup aurat. Dibezakan begitu, ya. Tetapi yang lain-lainnya tetap sama, ya, tak sama. Cara cakapnya, cara adatnya pelan-pelan, ya, pelan-pelan dibasmi oleh Rasulullah SAW ketika itu. Bahkan juga dosa itu akan diterima pula oleh suaminya. Jika suami tadi itu membenarkan kepada istrinya memakai pakaian yang seumpama lelaki. Tapi bagaimana pula kalau istri suaminya memakai pakaian perempuan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya. Ini menunjukkan bahawa kita tadi pelihara diri kita, isteri kita, anak, ya, dan anak kita dan ahli keluarga kita kena pelihara. Pelihara dari segala sudut lah. Dia bukan saja dari pakaian, man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasul, siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dianya sebahagian daripada mereka. Jadi kita jangan menyerupai pada ibadatnya, pada pakaiannya yang membawa kepada ibadat. Kita kadang tiru juga, kita meniru cara Arab berjubah, kita pakai jubah, ya. Arab pakai serban, kita pakai serban. Orang putih pakai tie, kita pakai tie. Pakai kot, kita pakai kot. Pakai baju ni boh-boh apa nama ini kan. Yang banyak perbahasan, dia kata boleh lah, yang kata tak boleh lah, ya. Yang tie boleh, yang boh tak boleh, kerana menyerupai salib. Mungkin asasnya dulu begitu, ya. Sama juga dengan orang tua-tua, tak mungkin sekarang pun masih sama juga pakai topi cepio, topi Jepun, topi cap, ya. Mertua saya kalau bawa balik topi itu jangan bawa masuk rumah, dicampak keluar. Bukan kita nak pakai, bawa balik tak di rumah pun dicampak keluar. Saya tanya kenapa ayahnya ni? Pasal ingat Jepun dulu ni. Bila tengok ini teringat Jepun. Jadi Jepun dulu, ya, buat maknanya zalim lah ketika itu tuan-tuan ni, zalim kepada orang kampung situ. Maka dengan topi-topinya dia orang tak nak tengok lagi lah. Bukan cakap muka, kata ni orang Jepun pak, ya lah, ni barang Jepun ni, yang tu tak apa, jangan topi ni. Jadi dia boleh terima yang lain, topi tak boleh terima. Ya. Itu maknanya bagaimana, ya, mendalamnya kesan, ya, sesuatu yang dilakukan kepada mereka. Jadi kita pelihara mereka ini di dalam melakukan mungkar dan maksiat. Tetapi kita kena pelihara juga mereka dengan ibadah kita, tuan-tuan. Dalam ibadah kita tadi, kita sampingkan doa kita tadi kepada anak isteri kita. Yang kita kena mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, yang mana doa dalam bulan Ramadan ini doa yang mustajab disertakan dengan puasa. Ayat puasa, ya, disertakan dengan ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Jadi ayat begini suruh puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam kita berpuasa dalam bulan Ramadan, kita juga dituntut berdoa di dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan gandingannya antara ibadah puasa kita pada hari ini dengan ibadah berdoa. Doa untuk diri satu, untuk diri kita, untuk istri, untuk anak-anak, untuk saudara kita, untuk guru kita, untuk jiran kita, untuk saudara kita muslimin, muslimat, untuk yang mati dan yang hidup. Itu doa kita. Sebab itu kita bila baca doa, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina, untuk kita, untuk mak bapak kita. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Yang mana doa ini disuruh oleh Allah Ta'ala, wa qada an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di situ Allah Ta'ala takdirkan kita beribadah pada Allah dan kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam ayat yang seterusnya dia kata, wa qul, katakan ya Muhammad, rabbirhamhuma, ya Allah ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, seperti mana mereka melihara kami, membesarkan kami di waktu kecil. Allah suruh kita berdoa untuk ibu bapa kita. Ini ialah maknanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita doa untuk diri kita, keluarga kita, mak ayah kita daripada api neraka. Sebab itu bulan Ramadan ini ialah bulan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mana dikatakan bulan tabungan kebajikan. Bulan sekarang ini tuan-tuan, yang ada lagi dalam 18 hari ini, ya, insya-Allah mudah-mudahan ialah bulan tabungan kebajikan kita. Apa sahaja kita buat kebajikan dalam bulan Ramadan ini ialah bulan yang diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita. Sekecil-kecilnya pun kita tadi katakan ibadah, apalagi sebesar-besarnya dalam bulan Ramadan inilah, ya tak? Allah Ta'ala gandakan yang sunat menjadi fardu, yang fardu menjadi 70 hingga per 700, dan melainkan puasa kita sahaja yang Allah Ta'ala menentukan. Inna saum wa ana ajzi bihi, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Ya, Allah Ta'ala sebutkan hadis qudsi, melainkan puasanya akulah yang memberikan ganjaran, bukan yang lain. Kalau sembahyangnya kita tahulah bagaimana corak dia sembahyang, bagaimana keadaan dia sembahyang, bagaimana ikhlas tak ikhlas dia sembahyang, bagaimana tertibnya tak tertibnya dia sembahyang. Dapat dilihat, dapat disaksikan antara sembahyangnya imam dengan makmum. Kalau dia tak boleh jadi, kalau dia tak pandai, dia takkan boleh jadi imam. Ya tak? Makmum kalau dia tak pandai, dia tak berani jadi imam. Tapi saya harap di surau ini adalah calon-calon imam bulan puasa. Paling tidak calon imam zuhur dengan asar. Kalau boleh jadi imam zuhur, asar pun dah cukup dah tuan. Pasal Fatihah ni tak baca kuat, pelan. Ya, tahu-tahu rukuk, Allahu Akbar, tahu-tahu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak belajar jadi imam zuhur dengan asar, kita bimbang maghrib, isyak dan subuh. Daripada biasa dah zuhur dia, asar dia, zuhur, itu namanya imam siang. Tak apalah, imam siang pun tak apalah. Ni,
Yang pentingnya kita boleh jadi imam. Dan puasa ni juga, dalam sembahyang ini kita boleh tahu. Kalau ustaz sembahyang, tertib kan, ustaz. Tak kira ustaz mana pun. Kalau imam sembahyang, tertib. Itu yang kita kata yang boleh dilihat. Bagaimana dengan yang bukan imam, bukan ustaz? Sembahyangnya berbagai-bagai pattern kita boleh lihat. Ya. Makin kita lihat sembahyangnya, ada yang tak cukup tahu makninah. Ya, sujud angkat. Ya. Dia boleh tahu makninah ikut imam sahaja. Kalau tak kerana ikut imam, dia dah lama dah potong imam. Ya, bila imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ada satu rakaat ini. Dia rakaat yang akhir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dapat dilihat. Begitu juga dengan sedekah dapat dilihat. Kalau sedekahnya RM1, RM10, RM50, RM100, RM1000, RM2000, RM10,000, itu dapat dilihat, dapat disaksikan. Ya, orang kaya sedekahnya banyak, orang miskin sedekahnya sedikit, orang susah tak boleh nak sedekah, hanya orang senang boleh sedekah. Dapat dilihat. Allah tahu dan kita pun tahu. Tetapi bawa kepada ibadah puasa, tuan-tuan, siapa yang tahu? Ya, dalam banyak-banyak kita ni kan, dan ramai-ramai kita ni, siapa yang hebat puasa ni? Nak tengok orang yang hebat. Ya, tak makan, sama-sama tak makan. Ya, tak minum, sama-sama tak minum. Apa yang hebat ni? Nak kata kuat, sama-sama gagah. Sebab itu kekuatan puasa ini ialah ibadah batiniyah yang berkaitan dengan ibadah batin. Ya, berkaitan dengan ibadah batin ini, jauh mana kita punya batin kita tadi itu yang berkaitan dengan ialah ikhlas. Keikhlasan kita itu menjadi keutamaan di dalam ibadah. Sebab itu Rasulullah kata, wa ana ajzi bihi, kata Allah Ta'ala, akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa ini. Yang kita kata orang tua, ya, dia tak kuat puasa ni. Orang tua lagi kuat puasa. Jangan dia kata orang muda gagah, muda lagi ramai kena tangkap tak puasa. Nak cari apa dia buat? Kalau nak kira tua muda ni, jangan dia kata 20 rakaat bagus, 8 rakaat boleh jadi bagus ni. Dia kata tua ni tak lalu dia sembahyang tarawih 20 rakaat, gagah-gagah 8. Yang tua lagi ramai sembahyang 20 rakaat, tuan-tuan. Malam tadi sembahyang di kampung, dia lama dah tak sembahyang tarawih di kampung. Sembahyang tarawih kampung sedap rasanya, seronok. Ingat lagi zaman-zaman lama dulu, cara berselawatnya, cara apinya. Ya, bila Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaih, nampak betul dah tu. Kalau dulu dia tak bunyi sallallahu alaihi wasallam alaih, dah dibunyi alih-alih dulu. Itu zaman saya kecil-kecil ni. Mana bunyi alih je. Apa yang beralihnya moreng dia beralih dah. Alih moreng dulu. Tapi sekarang nampak semua dari sembahyang, pernah tertib, dia baca doa betul. Ya. Kalau dulu doa, mula dia Bismillahirrahmanirrahim, amin, tak tahu apa dia min, amin. Tapi sekarang tak lah, bila baca doa, amin, yalah. Sekarang dah 55 tuan-tuan. Zaman 10 tahun maknanya dah berubah 45 tahun dah. Ya. Maknanya jaraknya masa hidup 45 tahun. Nak berubah jadi macam yang ada sekarang ini, ya, itu di kampung sendiri, tuan-tuan. Ya, bagaimana ibadah puasa ini Allah Ta'ala yang tahu. Keikhlasan kita, kejujuran kita, ya, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini tak ada siapa yang paksa. Bersedekah kita sedikit banyaknya Allah Ta'ala terima. Ya. Doa kita, tuan-tuan, ya, doa ni, tuan-tuan, doa yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini
bukan semestinya yang besar-besar. Ya, dalam hadis ada menyebutkan ya, dalam doa, ya, ini yang lain. Dalam doa dia kata, Rasulullah kata, sehingga naklah minta doa garam. Garam tuan-tuan. Kalau nak minta garam, mintalah dengan Allah Ta'ala. Idza sta'inta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan, mintalah dengan Allah. Ya. Minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Minta garam. Garam itu yang paling kecil, yang paling sedikit, qalil. Begitu juga dengan minta kepada Allah Ta'ala. Tali kasut yang putus pun kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita bukan hanya nak minta yang besar-besar, yang banyak sahaja, tak. Yang sedikit pun ya, kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi tak semestinya yang besar-besar, yang kecil pun kita minta. Nak dilihat bagaimana ikhlasnya kita, tidak takaburnya kita, tidak sombongnya kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kata kalau aku kaya tak payah minta, aku sekarang dah senang tak payah minta, aku sekarang dah sehat tak payah minta. Tapi bila kita susah baru kita cari Allah. Bila kita sedikit rasanya baru kita berdoa, ya Allah murahkan ya Allah, banyakkan ya Allah. Ya. Kan orang yang miaga bazar Ramadan kan doanya apa dia tuan? Doa orang bazar Ramadan. Doa ya Allah janganlah bagi hujan hari ini. Tengok langit ya Allah jangan bagi hujan. Habis bila hujan ya Allah, hujan punya Allah habislah tak laku lah. Maka banyaklah dilungguk dekat surau, dekat masjid. Kita ni merasa dengan yang di masjid yang mana hujan ni, muncullah ada hujan. Merasalah orang surau masjid. Kat surau saya tu kalau kata hujan dan memang banyak more malam tu. Macam-macam kuih. Ni kuih mana ni? Yang tak tadi ada orang hantar ustaz dia tanya. Orang jual bazar Ramadan. Sebab tu saya pesan kalau masa saya di Kuala Selangor dulu, saya bagi tahu dengan penjual-penjual bazar Ramadan supaya sedekah sebelum diwajibkan sedekah. Sedekah dulu. Maknanya ambil dulu RM1, RM2, sedekahkan di surau atau masjid untuk berbuka puasa tiap-tiap hari. Nanti kalau kena wajib bersedekah, payah pula. Kena hantar juga ya, supaya mereka tidak takabur, tidak sombong di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ana halakatir rijal wa hina ata'un nisa. Aduhai, akan binasalah lelaki apabila mereka mentaati kaum wanita. Ini ya. Rasulullah kata, aduhai, ya, binasalah lelaki itu apabila mereka mentaati kaum wanita. Taat kaum wanita ini binasa punya. Macam mana kan? Taat wanita. Lelaki taat wanita. Kalau nak kata queen control tu, satulah. Kalau kita bawa kepada keadaan sekarang ini kan, keadaan dalam kepimpinan kan, taat kepada wanita. Keadaan dalam pentadbiran, taat kepada wanita. Rupanya ada hadis yang menceritakan binasalah lelaki itu apabila mereka mentaati wanita. Tuan-tuan fikirkanlah taat macam mana
kepada wanita itu, ya, yang dilarang, yang katakan membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau wanita itu tadi seorang ibu, ya, adakah tidak ditaati? Anak lelakinya 10, mak seorang, kena taat. Tapi kalau seorang wanita yang menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar, adakah tidak kita nak taat? Kalau wanita itu disuruh jangan mabuk, jangan curi, jangan berzina, ya, dengan suruhannya yang ma'ruf, ya, sembahyang, sedekah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, jujur, amanah, ikhlas, ya. Ini ialah suruhan daripada seorang wanita. Kita kena taat, ya. Dia suruh jujur, ikhlas, amanah, benar, amanah dalam kerja-kerja kita, dalam sedekah kita, itu kena jujur. Kalau wanita kata jangan, ya, maknanya selalu cakap macam ni apa? Ialah emak kita, ya, isteri kita, nasihat jangan ambil rasuah, jangan terima rasuah, jangan makan yang haram. Isteri yang banyak mengingatkan kita ni, tuan-tuan. Kalau harap kita, tuan-tuan, pakai belas macam, tuan-tuan tengoklah iklan yang buka puasa, iklan rasuah dia. Oh, dia kata tengok hidangan banyak. Oh, anak dia kata, ayah kita kan duit banyak, melengung kawan. Yang duit banyak aku ni begini, tapi duit banyak macam mana? Ya tak? Cara iklan tu, ya, kita pun terasa. Dia terasa dengan bukan soal rasuah saja kita terasa, ya, mungkin rasuah tidak, tetapi yang lain, klaim mileage, ya, pergi perjalanan, klaim lodging, klaim elan harian, ya, apa-apa yang mana kita dapat daripada yang bukan yang halal, yang haram, maknanya walaupun kita kata dalam mileage lebih sikit je pun, yang lebih dalam bulan sudah aku tak klaim, takkan bulan ni tak boleh lebih sikit. Sudah ditetapkan peraturannya, yang bulan sudah tak boleh diklaim, hanya untuk bulan ini sahaja. Kita masukkan yang bulan sudah ke dalam bulan ini pun tak boleh juga. Klaim kalau 8 jam ada elang harian, kita ada 6 jam, 2 jam lagi kurang, kira-kira pun 6 jam juga, kira-kira 6 jam. Kalau aku masukkan 2 jam lagi, aku dapat RM35 elan harian, ya, pejam celik masukkan jelas, masuk RM35 elan harian. Haram hukum ni. Dapatnya tadi tu bercampur dengan yang lain jadi 1,000, ya, yang RM35 itu haram hukum ni. Tidak amanah, tidak jujur, ya, di dalam buat tuntutan juga haram. Bukan rasuah itu tu, termasuk juga rasuah, dan boleh dihukum pula ini. Di bawah tindakan atau tertibnya, ya, kerana kesalahan buat tuntutan palsu, haram kan? Ini, ya, saya mengingatkan diri saya yang sedang bekerja ni. Yang dah tak bekerja tak ada nak tuntut apa lagi dah. Nak tuntut apa dah sekarang kan? Yang bekerja menerai ni, yang bergerak ada kereta saya, kira dah start, tekan dah kosong, pergi dan balik. Dah pergi tu sampai dah, nak balik dia pusing tu berbalik, dikelip sampai balik juga. Tak boleh. Payah kan cakap boleh lah, bila nak kelim tu pejam celik, tak apalah kot. Yang ni pun kira aku punya kerja juga ni, sambil tadi tu kerja juga. Ini amanah tadi tu, amanah yang mana kita harus pelihara, yang diberi amanah kepada diri kita, yang kita nak bagi makan kepada diri kita, isteri kita dan anak-anak kita, ya, boleh ke tak boleh ke, ya, halal ke tak halal ke. Ini dalam bulan puasa ini, ya,
Kita cari rezeki kan, bagi orang bagi sedekah, orang bagi hadiah. Antara sedekah beza dengan hadiah. Orang jumpa ustaz, nah ustaz ni sedekah untuk ustaz. Nanti dulu jangan kau bagi sedekah ke ustaz. Tak layak aku terima sedekah. Ni nak bagi pada ustaz, engkau bagi sudah, jangan kata sedekah. Kerana sedekah ialah untuk orang yang susah. Tapi dia nak bagi ustaz dia juga, nah ustaz, nah bagi ustaz. Hadiah kau kata kau bagi tak apa. Tapi dengan ni sedekah untuk ustaz. Agak-agak kalau aku tak ustaz kau bagilah. Maknanya tuan-tuan, dalam bulan puasa ini ruang-ruang untuk kita tadi menerima benda-benda yang seumpama ini cukup banyak. Ya, maka kita tadi jaga dalam ibadat bulan puasa ini. Kalau boleh ibadat kita puasa tuan-tuan ini kita penuhi dengan kebajikan, baca Quran, baca tasbih, zikir, tahmid, apa lagi, sedekah, apa lagi. Agak payah-payah tuan-tuan, tidur je lah, tidur yang senang. Tidur balik-balik daripada bebel dengan bini yang tidur lah. Suruh suami tidur je buat, bang tidur lah, banyak cakap dengan tidur. Kerana kalau tidur selamat sikit. Dulu saya selalu buat ceramah, naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Bila saya tengok dalam kitab hadis, sebenarnya tak ada pun hadis yang menyuruh kita tidur ibadah. Jadi seolah-olah orang puasa ni digalakkan tidur je dah. Kalau puasa ni disuruh kita bekerja, bukannya disuruh kita tidur. Tuan-tuan ni, tapi kalau nak tidur tak apalah, tidur lah. Daripada bangun kacau orang, baik tidur. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, riwayat Imam Muslim, sinfani min ahli nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Riwayat Imam Muslim. Dua golongan dari penduduk neraka yang aku tidak akan melihatnya kerana buruknya, yaitu golongan yang membawa cemati seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang lain. Dibawa cemati, ya, cemati ni boleh, cemeti, ya, apa ya, kalau kuda kepang dia punya tu, dia punya tali tas dia, ya. Dan wanita yang pakai pakaian tetapi bertelanjang, iaitu memakai pakaian yang nipis. Ini lagi dah, pakaian yang nipis, ketat, sendat, padat. Ya, kita pun mata ni payah ni. Ada mata tengok, ada mata pandang. Tak pandang tu mana nampak, ya. Sebab tu kalau sembahyang kat masjid negara tu nak kena tunduk sampai naik tangga, turun tunduk sampai naik tangga balik. Kalau tengok kiri kanan, sebelah kanan pakai seluar pendek, sebelah kiri seluar pendek, sana tak pakai baju, sini tak pakai baju. Pelancong-pelancong duduk dekat kawasan masjid negara. Kita nak sembahyang, dia pun masa itulah dia nak tangkap gambar lah apa, masa itulah turun bas pelancongan. Dia sekali turun berderu, yang pakai baju, tak pakai baju, yang pakai seluar pendek, yang lakinya semua seluar panjang, perempuan lebih. Ya lah. Yang lakinya elok ya, yang perempuan dah idah ya. Cakap kau jangan tak kiri kanan terus ya. Jawab apa? Kiri kanan tu jauh. Ya tak. Puasa-puasa ni tu kan. Ya hari Jumat semalam. Macam mana tu? Tak gugur ke? Gugur balik astagfirullah, nanti astagfirullah, nanti baca Quran. Habis. Sebab itu yang macam ini, yang telanjang, yang tak pakai baju, ya,
susah tuan-tuan ni. Jadi lelaki ni susah. Baik jadi perempuan, duduk diam-diam ni. Pakai pakaian tetapi bertelanjang, pakaian nipis, yang berjalan dengan berlenggang-lenggok seperti pelacur. Apalah dah. Ya, jalannya seperti pelacur, yang pada kepalanya laksana kelasa unta, bonggol yang bergoyang-goyang, yang bagi wanita itu tidak akan dapat masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga, sedangkan baunya surga itu akan tercium dalam jarak sekian-sekian. Maknanya jarak yang jauh sudah dapat dicium bau surga. Tapi wanita yang seumpama ini tak dapat cium surga. Ya, wanita yang seumpama ini, ya, wanita yang bila kalau wanita yang pakai elok-elok, okeylah. Ya, alhamdulillah kan. Pakaian sopan, menutup aurat, pakaian labu. Ya, ini pakai macam pakai stokin. Tuan-tuan pakai stokin ya. Pakai stokin itu kan dia rapat, sendat ketat. Dia pakai sampai ke peha. Ya, dia sampai ke peha tu dia tutuplah dengan gaun. Sama je lah. Ya tak? Kalau macam tu punya pakaian kan sengsara gitu. Sekarang ini pula bukan pakai pakaian yang stokin tu. Pakai kain, pakai seluar pun yang ketat-ketat. Ya, pakai seluar pun ketat-ketat. Itu pun tren sekarang anak-anak muda sekarang tu ni. Kalau jalan-jalan ya, muncul lah pergi kerja ni kereta sendiri. Kalau naik bas kan tak tahu lah ya, naik bas ke naik komputer ke ya. Pakaian-pakaian mereka ni batu mata ni nak kena jaga. Maksudnya di sini kata Rasulullah dalam hadis ini, wanita itu memakai baju yang merupakan satu kenikmatan dari Allah, tetapi dia tidak mahu bersyukur kepadanya, atau memakai baju yang tipis yang berusaha agar warna kulitnya kelihatan. Dia pakai baju itu baju yang nikmat, patutnya pakailah yang elok-elok. Dia beli baju yang mahal, baju yang tali itu lagi mahal daripada baju kurung. Baju kurung baru RM100, baju bertali itu RM200. Tuan-tuan tengoklah dekat supermarket, baju ini mahal. Yang keduanya, wanita itu tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau menjaga hukum yang ditetapkan kepadanya dengan mencondongi perbuatan yang tercela. Ya, tak taat. Yang ketiga, kepala wanita itu dihiasi dengan hiasan yang berat, baik dalam bentuk semacam serban atau hiasan yang lainnya. Menurut keterangan Nafi' bahawa Ibnu Umar dan Abdullah Al-Amr ada di sisi Zubair bin Awam, maka tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang mengiring kambing dengan penyandang panah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, apakah anda ini lelaki atau perempuan? Maka wanita itu menjawab, aku wanita. Maka Abdullah menoleh pada Abdullah bin Amr dengan mengatakan, sesungguhnya Allah melalui lidah Nabi-Nya telah mengutuk wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Ini hadis-hadis yang menceritakan bagaimana larangannya ya, wanita berpakaian seperti lelaki dan lelaki berpakaian seperti wanita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dalam tazkirah kita pada pagi ini berkaitan dengan pakaian ini ya, memberikan pengajaran kepada kita ya, untuk kita mendidik anak-anak kita ya. Kita ni kan ada tanggungjawab, ada amanah kan, isteri, anak-anak ya. Kita jagalah ya, didiklah anak kita dengan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini ya, menjadikan keberkatan untuk mereka berubah ya, berubah daripada melakukan perkara yang mungkar kepada melakukan yang ma'ruf, berubah dari melakukan yang maksiat kepada yang kebaikan ya. Kita harap anak-anak kita taat kepada kita, insyaAllah. Ada apa-apa pertanyaan kalau nak ya, sebagai ganti daripada jamuan, kalau nak tanya buat apa yang saya kata ya, saya bagaimana dalam
Dia macam Raja Lawak. Raja Lawak tu macam-macam cara ada. Yang lelaki pakai rai, perempuan pakai rai, dituntut di satu Malaysia. Raja Lawak. Macam mana? Apa hukumnya tuntut atau hukum orang? Lawak bicara ni Raja Lawak. Raja Lawak kan? Lawak kan? Hari ni 21 ya? Satu. Lawak ni dia di dunia dia mentertawakan orang, di akhirat besok dia ditertawakan orang. Di dunia dia mentertawakan orang. Nama dia pun dah Raja Lawak. Lawak tu pun dah lawak lah, tambah raja pula lagi ya. Hukum dia haram ya. Haram. Lepas tu yang menengok juga sama-sama tukar channel lain. Itu jawapan saya lah. Dia Saya baca hadis tak? Jadi gelak yang menurut Allah ialah gelak yang tidak banyak. Ada begini gelak. gelak yang Allah redha dan tak redha. Dia kata yang menurut Allah ialah senyum seorang di hadapan saudaranya kerana baru berjumpa. ya betul. Baik. Yang dimurkai Allah ialah berkata-kata seorang yang perkataan yang kasar atau tak benar bermaksud supaya digelakkan oleh orang dengan mungkin kurunlah ia ke dalam neraka 70 tahun maksudnya. Allah wala'iyatubillah. Dia lawak ini tuan-tuan ni, kita katalah Raja Lawak, itulah jelas dah Raja Lawak. Sekarang ni yang bukan Raja Lawak, di kalangan penceramah, ustaz-ustaz kan? Kalau ustaz tu serius agak-agak ada tak orang ni ya? Misalnya baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak juga. Ada setengah penceramah lah kita tengok banyak ketawa ini. Ya kan ada drama kan? Ada kalau ceramah ramai pengikutnya, ramai pendengarnya alhamdulillah, dan ramai juga yang melucukan. Kalau ditanya tu secara orang lucu, orang ketawa, walaupun perkara itu perkara yang kebajikan, tetapi jangan keterlaluan. Susah kan? Ya, susah. Jadi penceramah ni susah. Contohlah macam kalau kita dengar Ustaz Hasrin kan, Ustaz Hasrin Bollywood. Dengar Bollywood pun kita dah menarik lah. Tak ada ustaz pun yang pandai nyanyi lagu Hindustan. Ada yang pandai nyanyi, tapi baca Al-Quran pun dengan lagu Hindustan, baca hadis lagu Hindustan, baca doa lagu Hindustan. Dia kalau berforum dengan saya tak boleh ikut letak dia tu ya tak? Kadang terkenal dia dengan cara lagu Hindustan ya, dan bawa hadis dia pun cara ya, lagu Hindustan. Memang dia belajar di Pakistan, belajar di Pakistan. Adik saya ada lagi sekarang ni, kalau cerita Hindustan tu tak bergerak lah dari situ je. Kau tengok apa, aku dengar cerita ni je tu, yang nari didik sama-sama lah sekali lah. Kerana sedapnya dia dengar sedih kata lagu Hindustan dari itu kan, itu menjadi dia punya sebatul dikatakan dengan Ustaz Asli Bollywood. Kerana kalau kita tidak bawa secara yang Rasulullah sendiri pun, Rasulullah SAW dia ada kalanya bergurau dengan sahabat, tetapi sekadar senyum je lah ya, Rasulullah senyum lah, sahabat tak ada lah nak gelak lakak-lakak ya, yang gelak kakak-kakak tak ada. Maknanya ada ketikanya Rasulullah pun dia membawa cerita-cerita yang menghiburkan. Dalam buku, satu bukunya Rasulullah yadhak wa Rasulullah yabkun. Rasulullah ketawa dan satu lagi Rasulullah menangis. Adanya Rasulullah ketawa dan ada Rasulullah menangis.
Tapi kalau macam kena raja lawak dia pada mula ni pentas orang dah gelak dah. Keluar pentas orang gelak. Macam ini yang namanya raja lawak. Orang ni kadang-kadang tengok muka dia pun dah nak tergelak dah. Dia datang tengok muka dia pun dah nak tergelak dah. Belum lagi cakap lagi. Ini ada muka-muka je ni. Dan muka dia, mati dia pun orang gelak lagi. Itu lagi nanya tuan. Sampai orang gelakkan sampai mati dia ditahukan. Wal'ayyadzubillah. Wallahu a'lam. Okey. Lihat ada lagi soalan? Ada. Ini ganti untuk kita minum. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masalah dia. Mengenai cincin emas tu memang kita tak boleh pakai lelaki kan? Ya. Tapi cincin swasta macam mana tak? Cincin swasta pun haram juga. Haram juga kan? Kerana dia ada campuran dengan emas. Kita panggil swasta. Campuran emas dengan apa ni? Dengan perak Yang swasta tu panggil perak Kalau perak tak apa. Kenapa jadi haramnya? Kerana emas dan perak tadi dapat diasingkan. Tapi kalau tak dapat diasingkan, maka boleh. Walau kita kata macam mana nak asing Ustaz dari ni? Cuba bawa kepada kedai emas. Dia boleh keluarkan emas, dia boleh keluarkan perak. Itu yang jadi haram itu. Tapi kalau yang apa satu lagi, yang platinum, platinum tak apa. Platinum macam saya ni tak batu tu, dia besi apa lah. Beli putih jadi kuning, tembaga ke apa tu. Ya. Betul-betul kena tipu dengan orang yang jual. Wah ini perak dia, kita betul punya batu betul. Beli lah. Jadi macam tembaga tak tembaga pakai je. Itu tak apa, tembaga tak apa. Lain daripada emas boleh. Yang menyerupai emas tu yang diharapkan tak? Yang menyerupai emas. Yang sama tadi yang apa nama swasta tu kan dia. Ya. Sama dengan emas. Dia bukan memang kalau nama swasta je haram. Ya. Sembahyang pun tak boleh lah ya? Tak boleh lah. Ya, tak boleh lah. Ya, sembahyang tu sah, tapi dalam keadaan perbuatan yang haram. Ya, dengan pakai kita kata pakai rantai. Sembahyang sah, sah sembahyang ke. Tapi berdosa lah. Berdosa dengan kita pakai. Kerana doa ni tuan-tuan, dua di doa yang tak diterima oleh Allah Ta'ala. Satu doa yang mana ketika berdoa itu melakukan maksiat. Ketika berdoa melakukan maksiat, doa kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dianya derhaka kepada mak dan bapa. Orang yang derhaka kepada mak dan bapa tak diterima doa. Saya kata dua, tiga. Satu lagi ialah orang yang memutuskan silaturahim. Kalau ada salah satu daripada tiga ini dalam kita berdoa kepada Allah Ta'ala pada diri kita ini, ya, kita tadi tengah melakukan maksiat, kita tengah derhaka kepada mak bapak, kita tengah memutuskan silaturahim.